Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Munirah selaku pensyarah bagi subjek Asas Keusahawanan. Baiklah, berdasarkan soalan tugasan 3, iaitu persembahan kumpulan, kami dikehendaki memilih satu perniagaan dan menganalisis persekitaran, luaran dan dalaman perniagaan tersebut. Kami juga perlu menilai peluang perniagaan yang ada dan menghasilkan analisis tahu bagi perniagaan tersebut. Sebelum memulakan pembentangan, kami dari kumpulan F kelas kedua terdiri daripada 3 orang ahli. Mereka merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saudari Azrisha Haswin, Nurul Izzah dan Afifah, iaitu saya sendiri. Seterusnya, isi kandungan yang kami akan kupaskan ialah yang pertama, pengenalan. Yang kedua, analisis persekitaran iaitu luaran dan dalaman perniagaan. Yang ketiga, menilai peluang perniagaan yang ada dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, menghasilkan analisis tahu sebagai perniagaan syarikat warisan sendirian berhad ini. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Isah untuk menerangkan pengenalan perniagaan dengan selanjutnya. Terima kasih saudari Afifah. Jadi baiklah, di sini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai perniagaan yang telah kami pilih, iaitu syarikat warisan sendirian berhad yang mana merupakan perniagaan berasaskan makanan Melayu. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa kepesatan pembangunan Shah Alam yang semakin ketara telah membuka peluang-peluang perniagaan yang dapat membantu meningkatkan kualiti serta taraf hidup penduduk. Melalui kesempatan yang ada ini, sebuah syarikat Bumi Putra iaitu Syarikat Warisan Sendirian Berhad bertindak mengambil alih restoran terapung yang mana sebelum ini dikenali dengan nama Tradisi dan kemudiannya telah ditukar dengan nama Warta. Restoran Warta merupakan salah satu restoran yang terletak berhampiran Taman Tasik di Shah Alam, di mana ia berkonsepkan restoran terapung yang jarang didapati di kawasan Tasik seperti ini. Secara fizikal, restoran ini terbahagi kepada dua bahagian yang mana ruangan terbuka iaitu open air disediakan bagi pengunjung yang menggemari suasana yang nyaman dan segar, manakala ruangan kedua adalah tertutup dengan dilengkapi kemudahan pendingin hawa. Seterusnya, pelbagai kemudahan disediakan bagi menarik pengunjung datang menjamu selera di sini. Antaranya, hiasan dalaman dan luaran yang mengekalkan ciri-ciri tradisional Melayu. Ada juga terdapat kolam air terjun, akuarium ikan, ruang letak kereta, pendingin hawa, tandas dan sebagainya. Dengan keunikan yang tersendiri ini, restoran ini mampu mencipta kelainan dalam menawarkan produk perniagaan dengan konsep masakan Malay style, gaya Melayu yang semakin mendapat sambutan yang menggalakkan pada masa kini. Antara menunya ialah nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang, nasi ulam, otak-otak dan lain-lain. Kesemua hidangan disediakan dalam bentuk package-package yang menjadi pilihan pelanggan di sini. Selalunya, hidangan ini disediakan dalam package makanan tengah hari dan malam secara pesanan ataupun ala carte. Menu yang ditawarkan berbeza pada setiap hari. Selain itu juga, restoran ini turut menyediakan package perkahwinan, sambutan hari jadi, persaraan dan juga high tea mengikut permintaan para pelanggan. Dari segi perletakan harga, restoran ini menawarkan harga mengikut pesanan dan juga kumpulan pengunjung pada satu-satu masa. Walau bagaimanapun, harganya berpatutan kerana ia mengikut harga pasaran dan juga pesaing-pesaing yang berdekatan. Seterusnya, bagi melicinkan perjalanan operasi restoran ini, terdapat 40 orang kaki tangan disediakan di mana antaranya terdiri daripada pengurus bahagian operasi, bahagian perkhidmatan, bahagian dapur dan juga kaki tangan seperti penyambut tetamu, pelayan lelaki dan wanita, chef, juruang dan lain-lain. Manakala waktu operasinya bermula dari jam 7.30 pagi hingga 2.30 petang bagi makan tengah hari dan dari jam 4 petang hingga 11 malam bagi makan malam, iaitu pada setiap hari kecuali pada Hari Raya Puasa dan juga Tahun Baru Cina. Sehubungan dengan itu, terdapat cawangan yang terletak di Kampung Melayu Subang yang dikenali dengan nama Malay Restaurant. Kedudukan permis yang istimewa di tengah pusat rekreasi Taman Tasik Shah Alam
dan pakej yang ditawarkan telah memberi satu kekuatan kepadanya untuk bersaing dan mendapat tempat di hati para pelanggan. Seterusnya, restoran warteg ini dia mempunyai kelebihan dan kekuatan yang tersendiri yang perlu diketengahkan supaya ia mendapat kedudukan di hati para pelanggan. Dengan itu, restoran ini perlu merebut peluang yang wujud seperti yang pertama, kedudukan ekonomi negara yang stabil, berdaya maju, dan kemudian kedua, gaya hidup warga Shah Alam yang kian berubah yang mana kesempatan bersama keluarga dan rakan-rakan begitu terhad kerana kerjaya yang mengejar masa. Seterusnya adalah pertambahan penduduk yang kian meningkat akibat penghijrahan penduduk luar bandar dan warga asing iaitu golongan profesional yang turut menjadi faktor penyumbang. Dan akhir sekali ialah langkah kerajaan yang menggalakkan pelancongan di samping pertambahan bilangan cuti am yang boleh dimanfaatkan bersama keluarga. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan semula kepada saudari Afifah bagi menganalisis persekitaran dalaman dan luaran bagi perniagaan syarikat warisan sendirian berhad. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai analisis industri. Analisis industri adalah penting bagi restoran warta untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tahap persaingan, ancaman serta peluang dalam perniagaan ini. Restoran warta juga dapat meramal dan menjangka suasana industri serta dapat mengambil langkah proaktif untuk menghadapi segala cangkaan yang akan dan bakal ditempuh. Dalam merangka strategi pemasaran bagi restoran warta, dua analisis industri telah digunakan iaitu analisis persekitaran dalaman yang terdiri daripada kekuatan dalaman dan kelemahan dalaman dan juga analisis persekitaran luaran iaitu terdiri daripada peluang dan ancaman. Seterusnya, mari kita lihat mengenai analisis persekitaran dalaman. Antara kelebihan dan kekuatan dalaman yang sedia ada di restoran warteg ini ialah yang pertama, sokongan keuangan. Rakan niaga restoran warteg merupakan ahli perniagaan dalam bidang masing-masing. Perusahaan makan dan restoran merupakan diversifikasi perniagaan yang telah dirancang. Perniagaan restoran ini dimodelkan secara persendirian tanpa sumbangan organisasi kewangan. Oleh itu, perniagaan mereka tiada sebarang risiko hutang atau tersasar perancangan keuangan. Yang kedua, keletakan kluster sendiri, iaitu warta mempunyai cara tersendiri untuk melaksanakan operasi restoran makanannya. Mereka mengekalkan kesederhanaan dalam reka bentuk restoran, tawaran harga dan pakej bagi menyesuaikan pilihan semua lapisan pengunjung. Mereka tidak perlu menyaingi kehebatan hotel berdekatan atau meletakkan tawaran yang rendah untuk mengatasi peniaga gerai sekitar. Pihak pengurusan telah mereka ciri-ciri restoran, perkhidmatan dan pakej yang bersesuaian untuk sasaran pelanggan yang dikenal pasti. Dan yang ketiga, lokasi perniagaan. Restoran warta terletak di kawasan tumpuan seperti kompleks perniagaan, pusat rekreasi, penempatan perumahan dan stesen transit kenderaan awam. Persekitaran lokasi didapati tidak pernah lengang dengan kunjungan orang ramai, termasuk pelancong-pelancong. Lokasi yang disebut tadi sentiasa melakukan promosi atau aktiviti bertemakan untuk menarik kunjungan orang ramai. Secara tidak langsung, restoran warta memperolehi faedah sampingan dari aktiviti yang diadakan di sekitarnya. Seterusnya, yang keempat, perhubungan niaga. Oleh kerana ahli-ahli lembaga pengarah yang juga pemilik bersama syarikat mempunyai perniagaan dan perhubungan perniagaan yang kukuh, mereka menggunakan platform ini untuk membuat tawaran khidmat niaga restoran dan makanan. Contohnya, syarikat-syarikat korporat sekitar banyak membuat tempahan meja untuk makan tengah hari atau malam sempena meraihkan pelanggan atau rakan sekerja. Selain itu, restoran warta juga menjadi destinasi pilihan syarikat pelancongan tempatan untuk menikmati makanan tempatan. Yang kelima, lokasi kedudukan berdekatan Taman Rekreasi. Taman Tasik Shah Alam merupakan satu lokasi menarik untuk pelancong terutamanya pelancong asing yang berkunjung ke sini.
Sama ada pelancong sendiri memilih untuk datang atau termasuk di dalam agenda ejen pelancongan yang dapat membuka peluang pasaran bagi restoran ini. Pengunjung yang datang berkunjung ke taman ini sama ada untuk beriadah, menenangkan fikiran dan ada juga membawa keluarga untuk bersiar-siar. Ini memberi peluang menarik untuk mereka datang ke restoran secara tidak langsung. Apa yang diperlukan adalah pakej yang menarik. Yang keenam, kemudahan tempat letak kereta yang luas. Restoran ini mempunyai ruang letak kereta sendiri yang dapat memuatkan 50 buah kenderaan secara percuma, tidak termasuk ruang letak kereta yang disediakan oleh pihak taman rekreasi. Seterusnya, yang ketujuh adalah pekerja. Restoran ini mempunyai 40 orang pekerja tetap yang terdiri daripada warga tempatan iaitu Melayu dan Cina, manakala warga asing terdiri daripada Myanmar dan Indonesia. Secara keseluruhannya, mereka mempunyai rekod perkhidmatan lebih dari 2 tahun. Oleh itu, mereka adalah berpengalaman dan terlatih. Baiklah, seterusnya kita lihat mengenai kelemahan dalaman. Di samping kekuatan yang ada pada restoran warteg ini, terdapat juga kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki ataupun dipertingkatkan untuk menarik lebih ramai pengunjung di masa akan datang. Antara kelemahan yang tersendiri yang ada iaitu yang pertama, pergantungan keuangan. Walaupun ahli-ahli lembaga pengarah merupakan goldmine, tetapi pergantungan syarikat kepada orang perseorangan amat berisiko tinggi kerana modal syarikat juga adalah sumbangan bersama. Situasi keuangan yang bukan menjadi tekanan utama menjadikan syarikat berada dalam keselesaan dan tiada faktor penggerak untuk memastikan sasaran pulangan. Yang kedua, kita lihat carta organisasi dan misi. Melihat kepada struktur organisasi syarikat warisan, boleh dikatakan tiada penetapan strategi khusus untuk memajukan perniagaan. Sekiranya perancangan strategi dirangka tanpa mengambil kira penstrukturan semula carta organisasi, maka pelaksanaan pelan rancangan akan mengalami kepincangan. Ini adalah kerana unit yang strategik seperti pemasaran dan promosi, akaun dan pentadbiran serta latihan dan kawalan mutu merupakan unit sokongan yang menggerakkan operasi perniagaan. Manakala misi syarikat tidak disokong oleh visi dan ketetapan yang boleh diukur secara realistik. Faktor ini perlu dititik beratkan supaya pencapaian jangka pendek dan jangka panjang boleh dibuat perkiraan asas pertumbuhan dan pencapaian syarikat. Baiklah, yang ketiga, pesaing sekitar. Salah satu cabaran bagi restoran warteg adalah persaingan perniagaan gerai-gerai haram di sekitar kawasan restoran. Walaupun persaingan ini hanya gerai kecil, mereka mampu menarik pelanggan dengan kualiti masakan yang lazat dan murah pada masa yang sama, mengorbankan faktor kebersihan dan keselesaan. Ada juga gerai yang berkeupayaan menawarkan perkhidmatan dan layanan yang lebih baik. Seterusnya, kita lihat yang keempat, suasana restoran. Suasana restoran memainkan peranan untuk menarik perhatian pelanggan. Hiasan dalaman dan luaran restoran bergantung penuh pada tema yang ingin dirasai bersama pelanggan. Jika dilihat dari lokasi keletakan restoran warteg ini, daya tarikan tertumpu kepada keluarga yang ingin menikmati makanan sambil bersantai untuk beristirahat. Golongan korporat atau rakan niaga memerlukan suasana selesa untuk berbincang dalam suasana terkawal. Malahan golongan muda atau remaja perlu sedikit hiburan sambil menikmati makanan. Keluasan restoran yang terhad menyukarkan pihak pengurusan menyempurnakan adunan suasana dan jenis pengunjung yang akan datang. Kita lihat yang kelima, strategi pemasaran yang lemah. Restoran warteg ini lebih menumpukan kepada pelanggan tetap sahaja dan mengharapkan pelanggan ini untuk menyebarkan maklumat kepada bakal pelanggan. Dan yang keenam, dekorasi. Peralatan seperti perabot yang lama masih lagi digunakan. Ini akan menjejaskan imej restoran ini di mata pengunjung di samping akan memberi risiko kepada pelanggan sekiranya sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku seperti kerusi patah. Baiklah, seterusnya kita lihat yang ketujuh, struktur bangunan yang sempit.
Ruang makan yang menempatkan terlalu ramai pelanggan dalam sesuatu masa. Anggaran pelanggan seramai 1,500 orang menyebabkan kawasan makanan ini menjadi terlalu padat, terutamanya pada hujung minggu iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ini akan menimbulkan suasana kurang selesa kepada pelanggan. Baiklah, seterusnya kita lihat mengenai analisis persekitaran luaran. Dari segi peluang, yang pertama iaitu operasi dua cawangan yang strategik. Persekitaran kedua-dua restoran warta mempunyai kumpulan sasaran berbagai kategori pelanggan. Restoran ini telah mempunyai pengunjung tetapnya, terdiri daripada pelbagai kaum dan kumpulan pengunjung. Apa yang perlu dilakukan adalah untuk menambah tarikan dari promosi pakej pelbagai dengan kesesuaian tema yang dirancang. Yang kedua, peluang promosi. Aktiviti promosi telah dimulakan melalui saluran media seperti di televisyen, majalah dan akhbar. Syarikat boleh menggunakan saluran yang sama, malahan mendapatkan slot khusus memperkenalkan keistimewaan masakan dan pakej restoran. Seterusnya, yang ketiga, meletakkan restoran dalam kelas tersendiri. Restoran warta tidak perlu meletakkan statusnya setandir dengan hotel atau menurunkan harga makanan semata-mata untuk bersaing. Strategi harga, promosi, layanan yang berkualiti merupakan ciri penting yang membentuk standardnya tersendiri. Dan yang keempat, pembangunan pelancongan. Oleh kerana restoran telah mendapat kerjasama agensi pelancongan sebagai salah satu destinasi, strategi memperkenalkan restoran harus ditengahkan sehingga ke peringkat Perbadanan Pelancongan Malaysia. Seterusnya dari segi ancaman iaitu yang pertama, saingan perniagaan sekitar. Sekiranya restoran tidak menitik beratkan mutu makanan, perkhidmatan dengan harga yang kompetitif, orang ramai tidak akan teragak-agak untuk memilih gerai-gerai sekeliling yang mungkin mampu bersaing. Baiklah, yang kedua, sasaran pendapatan strategik. Tarikan restoran mestilah cukup berkesan dengan mempelbagaikan promosi, tema, tawaran dan hiburan ringan yang mencukupi semua kumpulan pelanggan bagi tarikan pengunjung yang berterusan. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ketiga, kepekaan ekologi. Keutamaan kesihatan dan kebersihan harus dijadikan kempen supaya pengunjung lebih memahami impaknya. Sekiranya pihak restoran tidak melakukan sesuatu, saingan dari gerai-gerai sekitar akan terus menjadi ancaman perniagaan kepada mereka. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Isah untuk mengulas mengenai menilai peluang perniagaan. Dipersilakan. Terima kasih saudara Afifah. Okey, sekarang kita lihat bagaimana untuk menilai peluang-peluang perniagaan. Okey, bagi menilai peluang perniagaan ni dia ada 4 faktor. Iaitu yang pertama, sah dari segi undang-undang, kemudian kuasa monopoli dan tahap persaingan, yang ketiga adalah faktor keperluan modal dan akhir sekali ialah risiko. Seterusnya, kita lihat untuk faktor yang pertama iaitu sah dari segi undang-undang. Okey, seorang usahawan mesti memastikan peluang-peluang perniagaan yang ingin dimajukan itu sah dari segi undang-undang perdagangan. Okey, sebagai contohnya, perniagaan membeli dan menjual kaset cetak rompak adalah salah dari segi undang-undang. Implikasi ke atas perniagaan yang tidak sah ialah ia tidak boleh didaftarkan, tidak layak memohon pinjaman daripada institusi kewangan dan boleh diambil tindakan undang-undang. Okey, jadi bagi kes perniagaan syarikat warisan sedia berhad yang telah kami pilih, dia adalah sah dari segi undang-undang. Buktinya, pada 24 September tahun 2003, dia telah dirasmikan oleh bekas Datuk Bandar yang pertama iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Sujak Haji Mahmud. Okey. Kemudian, kita menilai perniagaan dari faktor yang kedua iaitu kuasa monopoli dan tahap persaingan. Okey, jadi seseorang usahawan juga seharusnya memilih peluang perniagaan yang tidak dimonopoli oleh sesuatu pihak atau kumpulan tertentu. Jenis perniagaan ini banyak mendatangkan masalah, terutamanya masalah sabotaj dan penembusan pasaran terkawal. Usahawan juga perlu memikirkan tahap persaingan dalam menentukan jenis perniagaan yang akan diceburi. Adalah wajar untuk tidak menceburi perniagaan yang telah sesak
yang tahap persaingannya terlalu kuat. Kecuali usahawan itu dia mempunyai sumber bahan mentah yang murah atau sesuatu formula pengeluaran unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Okay, dalam memilih peluang perniagaan, adalah wajar juga untuk kita menaraikan setiap peluang dengan tahap persaingan sama ada tinggi, rendah atau sederhana. Seseorang usahawan perlu memilih jenis perniagaan yang mempunyai tahap persaingan yang rendah supaya mampu untuk menguasai pasaran produk atau perkhidmatan dengan mudah. Okay, jadi jelaslah kami memilih perniagaan yang sederhana tahap persaingannya kerana di Shah Alam kita dapat lihat terdapat beberapa gerai yang menjual makanan Melayu, namun tiada yang mampu menandingi hidangan yang beraneka macam yang terdapat di restoran Warta. Tambahan pula, restoran Warta yang bernaung di bawah syarikat Sendirian Berhad ni, dia sudah mendapat kedudukan di hati rakyat. Okay. Kita lihat kepada faktor yang ketiga, iaitu keperluan modal. Okay. Mengkaji keperluan modal yang diperlukan bagi memulakan perniagaan adalah sangat penting. Modal ni diperlukan bagi membiayai pelaburan ke atas harta tetap, iaitu tanah, bangunan, mesin dan peralatan dan juga modal pusingan. Pembiayaan perniagaan boleh dilakukan sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau daripada sumber luaran seperti menerusi pinjaman bank, syarikat kewangan dan koperasi. Perniagaan yang akan dijalankan mesti bersesuaian dengan sumber-sumber kewangan yang ada untuk memastikan usahawan tidak menghadapi masalah selepas perniagaan itu bermula. Okay, jadi syarikat warisan Sendirian Berhad, kita dapat nilai bahawa keperluan modalnya tidak bergantung kepada mana-mana sumber pinjaman melainkan sumber kewangan sendiri sebab dia adalah milikan tunggal. Walakin begitu, pembiayaan perniagaan daripada sumber luaran seperti menerusi pinjaman bank, syarikat kewangan dan koperasi ada sebahagian yang membabitkan pengurusan perniagaan dalam syarikat warisan Sendirian Berhad. Okay. Okay, yang terakhir kita lihat faktor yang keempat adalah risiko. Okay. Usahawan tidak boleh mengambil peluang perniagaan yang ada selagi tidak mengambil kira risiko yang akan dihadapi. Dalam perniagaan, risiko ni merupakan kemungkinan berlakunya kejayaan ataupun kegagalan. Oleh sebab itu, usahawan perlu mengenal pasti risiko yang bakal dihadapi dengan mengambil kira berapakah peratusan kejayaan dan peratusan kegagalan. Okay, jadi berdasarkan perniagaan ini, usahawan akan membuat keputusan sama ada meneruskan perniagaan tersebut ataupun tidak. Okay. Secara umum, terdapat dua jenis risiko yang besar yang perlu diberi perhatian sebelum dan semasa menjalankan perniagaan. Risiko tersebut terdiri daripada risiko perniagaan dan juga risiko kewangan. Bagi risiko perniagaan, ia boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Pertama, risiko yang boleh dipindahkan kepada pihak lain, iaitu diinsurankan seperti kebakaran, kecurian harta benda perniagaan dan kecederaan para pekerja. Kedua adalah risiko yang boleh dikawal oleh usahawan tetapi tidak 100% seperti jangkaan pasaran, kadar pemberhentian pekerja, kualiti barangan dan kerosakan jentera. Dan akhir sekali, ketiga, risiko yang tidak boleh dikawal oleh usahawan seperti kemelesetan ekonomi, kenaikan dan kejatuhan nilai mata wang serta bencana alam. Okey, tadi risiko perniagaan, kemudian risiko kewangan pula. Okey, risiko kewangan ni dia termasuk kepada tahap kecairan iaitu ketunaian. Okey, jika tahap kecairan perniagaan adalah rendah, dia ada kemungkinan perniagaan akan menghadapi masalah menyelesaikan hutang jangka pendek seperti hutang kepada pembekal dan overdraft. Okey, kalau pinjaman, sekiranya ingin buat pinjaman, usahawan tu dia mesti juga sanggup membayar hutang. Setiap pinjaman ni ada risiko memandangkan jumlah bayaran balik pinjaman adalah tetap. Sedangkan hasil jualan ni sentiasa berubah-ubah. Okey, yang kalau kredit pula, dia sekiranya dasar syarikat tu memberi kredit kepada pelanggan, usahawan akan menghadapi risiko dalam mendapatkan semula kredit ataupun hutang tersebut. Okay. Jadi secara totalnya kan, perniagaan yang dijalankan oleh syarikat warisan Sendirian Berhad ni dia memiliki beberapa risiko. Akan tetapi ia berhasil ditangani dan peluang untuk mengembangkan perniagaan masakan warisan tanah air ni luas dan jelas kelihatan bila ramai pelanggan sering berkunjung dan memberikan komen-komen yang positif. Okey, jadi itu sahaja daripada saya dari segi aspek menilai peluang perniagaan. Seterusnya saya serahkan saudari Azrisha untuk menilai hasil analisis TAUS. Terima kasih kepada saudari Izzah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis TAUS ini. Okey, sebenarnya analisis TAUS adalah hampir serupa dengan analisis SWOT
Tetapi dalam analisis TAUS ni, ancaman dan peluang dianalisis terlebih dahulu dan seterusnya barulah diikuti dengan kelemahan dan juga kekuatan. Selain daripada itu, analisis TAUS juga boleh membawa kepada perbincangan pengurusan yang produktif mengenai perkara-perkara yang berlaku di persekitaran luaran daripada mempertimbangkan kekuatan dan juga kelemahan dalam syarikat ini. Dalam analisis TOS juga, fokus awal adalah pada ancaman dan juga peluang. Yang mana ancaman dengan peluang ni dia dapat menyebabkan perbincangan pengurusan yang produktif mengenai perkara-perkara yang berlaku di persekitaran luaran daripada mempertimbangkan kekuatan dan juga kelemahan syarikat inilah. Kalau kita tengok dalam kotak yang saya telah buat ni, metod analisis SWOT memiliki dua faktor analisis iaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dia terdiri daripada strength iaitu kekuatan dan juga weakness iaitu kelemahan. Sedangkan faktor eksternal pula terdiri daripada opportunity iaitu peluang dan juga threat iaitu ancaman. Okey. Jika kita lihat dalam kotak ini, kita tengok dulu pada ancaman sebab dalam analisis TOS ni dia lebih memfokuskan ancaman dahulu, seterusnya peluang dan yang ketiga adalah kelemahan dan juga yang terakhir sekali adalah kekuatan. Okey, apakah ancaman yang ada di dalam perniagaan kami iaitu ancaman saingan perniagaan sekitar. Yang kedua, ancaman sasaran pendapatan strategik. Yang ketiga adalah kepekaan ekologi. Jadi inilah ancaman bagi perniagaan kami lah. Dan yang kedua kita tengok peluang. Okey, apakah peluang yang ada dalam perniagaan kami? Yang pertama adalah peluang operasi restoran yang strategik. Dan yang kedua adalah peluang meletakkan restoran dalam kluster sendiri. Dan yang ketiga ialah peluang promosi dan yang terakhir sekali ialah peluang pembangunan pelancongan. Jadi inilah peluang dalam perniagaan kami yang telah kami analisis berdasarkan analisis TAUS. Dan yang ketiga adalah kelemahan. Apakah kelemahan perniagaan kami? Okey, yang pertama adalah kelemahan daripada carta organisasi dan juga misi. Dan yang kedua ialah kelemahan sekitar. Dan yang ketiga ialah kelemahan suasana restoran. Dan yang keempat struktur bangunan dekorasi, struktur bangunan dan juga dekorasi. Ini adalah kelemahan bagi perniagaan kami. Jadi seterusnya adalah kekuatan. Okey, kekuatan yang ada dalam perniagaan kami ialah yang pertama sokongan kewangan dan yang kedua ialah keletakan kluster sendiri dan yang ketiga ialah perhubungan niaga, yang keempat lokasi kedudukan, yang kelima kemudahan tempat letak kereta dan yang terakhir sekali ialah kekuatan pekerja. Jadi setelah menganalisis semua faktor yang berkaitan dengan ancaman, peluang, kelemahan dan kekuatan, kami dapat membuat rancangan ataupun strategi untuk syarikat untuk memanfaatkan kelebihan peluang dan kekuatan dengan meminimumkan kesan negatif kelemahan dan juga ancaman. Jadi terdapat ada, kalau kita tengok dalam kotak ni ada 4 strategi iaitu yang pertama adalah strategi SO dan yang kedua ialah strategi ST dan yang ketiga ialah strategi WO dan yang keempat ialah strategi WT. Okey, kita lihat pada strategi SO terlebih dahulu. Apakah strategi SO? Okey, strategi SO ni adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Di mana dalam strategi SO ni, kami perlu memperluaskan menu dari promosi package. Dan yang kedua, kami juga perlu berusaha untuk menstabilkan harga. Dan yang ketiga, kami perlu melakukan promosi melalui saluran media seperti televisyen, majalah dan akhbar. Dan yang terakhir sekali, kami juga perlu menjalin hubungan dengan agensi pelancongan. Dan, jadi inilah strategi SO berdasarkan analisis TOS kami. Dan yang kedua, kita tengok kita beralih kepada strategi ST. Okey, apakah strategi ST? Strategi ST ialah strategi yang menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal, di mana kami perlu sentiasa inovasi agar tidak kalah dengan pesaing lain. Dan yang kedua, strateginya kami perlu mengambil individu yang paling sesuai untuk mengendalikan carta akaun restoran. Dan yang terakhir sekali ialah strategi mengadakan gotong royong. Jadi inilah strategi ST. Dan seterusnya ialah strategi WO. Apakah strategi WO?
Strategi WO adalah strategi yang memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal, di mana kami perlu memperbaiki carta organisasi kami dan juga misi kami. Dan yang kedua, kami perlu memberi diskaun semasa peristiwa tertentu dan menawarkan perkhidmatan dan layanan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kami juga perlu menyediakan ruangan khas tertentu mengikut golongan pelanggan yang bersesuaian. Dan yang keempat, kami perlu mengambil kira kapasiti restoran dari segi meja berbanding kerusi dan menambah bilangan kerusi. Dan yang terakhir sekali, strategi WO ini kami perlu menukar perabot baru ataupun menyelenggara peralatan perabot seperti meja dan kerusi selama 2 kali sebulan. Jadi inilah merupakan strategi WO yang perlu kami lakukan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal kami. Dan yang terakhir sekali ialah strategi WT. Apakah strategi WT? Strategi WT ialah strategi defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan juga menghindari ancaman eksternal. Jadi apa yang kami perlu buat? Kami perlu meminta pekerja supaya lebih berhati-hati dalam menjaga keharmonian restoran kami. Dan yang kedua, menyediakan kotak cadangan untuk menampung input daripada pelanggan. Jadi inilah analisis TOS perniagaan kami yang telah kami analisis secara mendalam. Seterusnya kita akan beralih kepada kesimpulan. Okey, secara ringkasnya, daripada perancangan yang telah kami hasilkan, kami berpendapat bahawa syarikat kami iaitu Syarikat Warisan Sendirian Berhad, sebuah perniagaan yang berasaskan makanan tradisional Melayu mampu untuk melangkah jauh dalam bidang perniagaan ini dan bersaing secara sihat dengan syarikat-syarikat lain yang ada di pasaran. Dengan perancangan yang teliti dan modal yang mencukupi serta komitmen yang padu daripada setiap ahli, maka kami optimis dengan inovasi yang telah kami lakukan. Tambahan pula, masyarakat kini tidak kira tua atau muda, lelaki maupun perempuan, masing-masing menitik beratkan kesihatan diri. Dalam pengalaman dan acara pemasaran yang rapi yang telah kami atur, kami mampu untuk bersaing dengan syarikat-syarikat yang telah sedia ada. Dalam bahagian operasi kami menggunakan mesin-mesin canggih dan pekerja-pekerja yang mahir dan yang terlatih. Dengan ini, kami berupaya mengeluarkan produk yang berkualiti. Kami juga amat yakin bahawa perniagaan ini akan terus berkembang lagi di masa depan selaras dengan perkembangan teknologi dan juga gaya hidup. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.